Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sambung kembali halaqah kita untuk tajuk yang kita bincangkan pada 2 minggu yang lalu berkaitan kunci-kunci rezeki daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ingat tak yang kita bincang 2 minggu lepas apa dia? 2 topik yang pertama. Apakah kunci rezeki yang kita dah bincangkan? 2 kunci rezeki yang kita dah bincangkan pada 2 minggu lepas. Ingat tak? Yang pertama apa? Yang pertama Okey, kita revision lah. Okey, dalam sesi 2 minggu lepas kita dah masuk 2 topik. Pertama, kunci yang pertama kepada rezeki yang disebutkan dalam Al-Quran ialah istighfar dan taubat, yang mana kita boleh lihat dalam surah Nuh ayat yang 10 hingga 12, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala beritahu, aku berkata kepada mereka, Nabi Nuh kata kepada kaum dia, mintalah ampun daripada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Nanti apabila kamu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan hantar hujan yang lebat, hujan yang mencurah-curah. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah Subhanahu wa taala akan membanyakkan kamu harta-harta kamu dan anak pinak kamu. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah menjadikan untuk kamu syurga. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Subhanahu wa taala bagi kamu di syurga tu sungai-sungai. Jadi yang pertama, kunci rezeki yang pertama istighfar dan taubat. Yang kedua, kita dah bincangkan, yang kedua, kunci rezeki yang kedua ialah takwa. Takwa ni kita dah bincangkan secara ringkas. Takwa ialah kita buat apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh dan kita tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dalil dia dalam surah At-Talaq ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebut wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa pada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar kepada dia. Jadi 2. Ingat apa? Pertama, istighfar. Kedua, takwa. Okey, jadi insya-Allah hari ini kita masuk yang ketiga, tawakal. Tawakal. Tawakal ni apa? Kita lihat apa kata para ulama. Kunci rezeki yang ketiga tawakal. Imam Al-Ghazali berkata, tawakal ialah kebergantungan hati kepada satu-satunya wakil yang menguruskan urusan. Imam Al-Ghazali kata, kebergantungan hati kepada satu-satunya siapa? Allah Subhanahu wa taala dalam menguruskan urusan kita. Sebab tu antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri menguruskan hamba dia, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfat ain, jangan tinggalkan diriku ini kepada diriku sendiri walaupun sekelip mata. Tu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita keluar rumah, antara doa yang sunnah kita baca, saya rasa ni kita dah belajar waktu sekolah kafah dulu, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Pernah baca tak doa ni? Okey, cuba ikut kita bacalah sama. Bila keluar rumah, disunnahkan kita baca doa ni. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Lagi sekali, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah.
Yang bermaksud dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hari bila kita keluar rumah, kita akan doa pada Allah Subhanahu wa taala, kita bertawakal pada Allah. Sebab bila kita keluar rumah, kita mungkin merancang nak pergi situ, nak pergi sini, nak pergi kerja, anak kita nak pergi sekolah. Tetapi pada akhirnya kita kena serahkan urusan tu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita pun tak tahu apa yang akan berlaku tengah jalan nanti. Kita mungkin dah pandu kereta elok-elok, tapi mungkin orang lain bawa tak betul, aksiden. Kita dah bawa kenderaan elok-elok dah, tapi jalan rosak, boleh menyebabkan aksiden. Dan banyak lagi keburukan-keburukan atau bencana yang boleh berlaku dalam perjalanan tersebut. Jadi bila kita keluar rumah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ghazali kata tawakal ialah kebergantungan hati kepada satu-satunya wakil yang menguruskan urusan kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi SAW dalam doa yang pertama saya baca tadi, Nabi sebut birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan, wala takilni ila nafsi tarfat ain, jangan kau serahkan diri ini kepada diriku sendiri walau sekelip mata. Maksudnya jangan kau biarkan aku uruskan diri aku sendiri walaupun sekelip mata. Maksudnya Nabi SAW minta ke Allah, ya Allah kau uruskan semua urusan aku. Okey, kita lihat apa lagi kata ulama tentang tawakal. Kata Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir, tawakal ialah menzahirkan kelemahan dan kebergantungan kepada yang dia serahkan kebergantungannya. Maksudnya kita menzahirkan kelemahan kita dan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas dalam doa keluar rumah yang kita baca tadi, bismillahirrahmanirrahim, kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal ni ialah amalan hati. Amalan hati. Dia bukan amalan zahir, tetapi akan terzahir juga, tapi dia berasal daripada hati. Mulla Ali Al-Qari pula berkata, tawakal ialah kamu mengetahui dengan yakin bahawa tiada pelaku dalam mewujudkan sesuatu kecuali Allah. Dan semua perkara yang wujud ni, sama ada rezeki, pemberian, kita dapat rezeki atau terhalang daripada sesuatu, mudarat, manfaat, miskin, kaya, sakit, sihat, mati, hidup, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tawakal, iaitu keyakinan kita bahawa kesemua perkara yang berlaku adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kalau kita lepas kita dengar definisi tawakal ini, maka kita mungkin akan, sebahagian orang bila dia salah faham konsep tawakal, maka itu yang dia kata, kalau macam tu kita tak perlulah bersungguh-sungguh sangat. Kalau kita bekerja tak payahlah bersungguh-sungguh sangat. Kalau kita belajar tak perlulah bersungguh-sungguh sangat, sebab kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak tengok dalil yang berkaitan tawakal, apa yang Nabi SAW tunjukkan tentang tawakal. Daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkalun 'ala Allah. Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalaulah kamu semua bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, dengan tawakal yang betul, la ruziktum kama turzaqut tayru. Nescaya kamu semua akan diberikan rezeki sebagaimana diberikan rezeki kepada burung. Taghdu khimasa. Burung pada waktu pagi dia keluar dalam keadaan perut dia kosong, lapar. Wataruhu bitana, dan dia pulang pada waktu petang dalam keadaan membawa makanan. Hadis Hasan Sahih Imam At-Tirmizi. Jadi dalam hadis ni Nabi kata, kalau kamu benar-benar bertawakal, kamu akan diberikan rezeki sebagaimana burung yang keluar pada waktu pagi dalam keadaan kosong, tak ada makanan. Dan burung tu pun tak tahu, dia keluar, dia jumpa makanan ke tidak, tapi dia tetap keluar cari makanan. Dan dia pulang dalam keadaan berisilah perut dia. Dia bolehlah bawa pulang makanan untuk anak-anak dia. Kan kalau kita dalam National Geography kan, dia bawa pulang, dia keluarkan di mulut dia kan, cacing ke apa, dia bagi dekat anak-anak dia. Tapi burung tu bila dia pagi-pagi keluar, dia bukan tahu pun ada makanan ke tidak, ada makanan ke tidak, tetapi dia keluar juga. Dan kalau kita lihat
dalam ayat yang kita baca tadi, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. 2 minggu lepas kita dah baca ayat ni dalam isu takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan beri jalan keluar kepada dia. Jalan keluar penyelesaian untuk masalah-masalah dia, dari segi masalah kesihatan ke, rezeki ke, duit ke, masalah kekeluargaan ke, belajar ke. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah bagi jalan keluar pada dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepadanya daripada yang tak dijangka-jangka. Dia tak sangka pun dia akan dapat perkara tersebut. Dan saya yakin kita semua selalu, kadang-kadang kita dapat sesuatu yang kita tak pernah plan nak dapat. Itu masalah kita. Kadang-kadang kita bila kita tak dapat sesuatu yang kita nak, yang kita minta, kita rasa kenapa kita tak dapat. Kita selalu mengeluh, kita rasa kenapa. Tetapi kita sering lupa bahawa banyak benda yang kita tak pernah minta pun tiba-tiba dapat. Kita tak pernah expect pun tiba-tiba. Misal lah paling mudah, kita tak pernah expect pun tiba-tiba hari ni ada orang belanja kita. Kan? Tiba-tiba ada orang belanja kita, tiba-tiba ada orang bagi hadiah kat kita, tiba-tiba kita dapat itu, tiba-tiba kita dapat ini. Kita tak pernah minta pun. Ada ke siapa pagi-pagi doa, ya Allah bagilah hari ni kawan aku belanja aku makan? Tak ada kan? Tiba-tiba dapat. Dan banyak lagi keadaan yang mana nikmat-nikmat yang kita dapat, kita tak pernah minta, tiba-tiba dapat. Tanpa kita, orang kata, tanpa kita usahakan, tiba-tiba dapat. Itu yang dimaksudkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki yang min haitsu la yahtasib, daripada tempat yang tak dijangka. Ada orang yang disahkan dia sakit, doktor mungkin menyatakan berdasarkan ilmu yang doktor ada, berdasarkan kajian mereka, pengalaman mereka, dia kata orang ni kalau ikutkan dia dah tak sembuh dah, atau penyakit dia tak dijumpai ubat, belum lagi jumpa ubat, ataupun dah tak boleh sembuh, tapi tiba-tiba dia sembuh. Jadi itulah antara contoh rezeki yang tak disangka-sangka. Sebab tu rezeki tu, seperti saya sebut, jangan disempitkan kepada material sahaja, harta dan semisalnya. Ada orang yang mungkin bertahun dia kahwin tak dapat anak, sampai mungkin satu tahap dia dah tua. Kalau secara logik kita sikit, dah waktu dia baru kahwin muda semua tu, waktu subuh tak ada anak, takkan tiba-tiba tua dapat anak. Tiba-tiba dapat. Siapa dalam Quran? Nabi Zakaria dapat anak waktu dia dah tua. Waktu dia doa ke Allah Subhanahu wa taala, mengadu, dia kata rambut dia dah putih, dia kata isteri dia tak boleh lahirkan anak dah. Tiba dia dapat anak waktu dia usia dia tua. Jadi rezeki dalam keadaan yang tak disangka-sangka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, lepas Allah cerita tentang takwa dan balasan kepada orang yang bertakwa, Allah sebut wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cukup bagi dia. Siapa yang tawakal kepada Allah, iaitu siapa yang bergantung hatinya kepada Allah, maka Allah cukup untuk dia. Maksudnya Allah akan mencukupkan keperluan dia. Dia akan sentiasa rasa cukup. Jadi kita lihat, kita dah tengok dua dalil. Pertama tadi hadis Umar yang berkaitan, yang Nabi SAW bagi contoh burung. Orang yang bertawakal akan diberikan rezeki sebagaimana diberikan rezeki kepada burung. Dan surah At-Talaq ayat yang ketiga berkaitan sesiapa yang bertawakal, Allah akan cukupkan keperluan dia. Sebahagian orang berkata, oleh kerana orang yang bertawakal akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa perlu penat-penat berusaha untuk meneruskan kehidupan? Kalau dah Allah kata Allah cukup untuk dia, Allah kata Allah akan bagi rezeki sebagaimana diberikan rezeki kepada burung, maka kenapa kita nak datang kerja? Kenapa kalau kita masih belajar, kenapa kita kena study, buat homework, buat assignment? Kenapa orang kampung tu kena pergi kebun pagi-pagi, tanam pokok dan semisalnya? Sebab Allah kata Allah akan mencukupkan untuk dia, duduk je lah. Kan? Itu yang kita faham. Jadi, kata para ulama, kata-kata sebegini, kefahaman sebegini menunjukkan kejahilan seseorang dengan hakikat maksud tawakal yang sebenar.
Orang tu tak faham dengan maksud hakikat tawakal sebenar. Nabi SAW dalam hadis tu, Nabi SAW telah menyamakan tawakal dengan burung yang keluar pada waktu pagi mencari rezeki dan pulang pada waktu petang. Maksudnya, orang yang bertawakal tu macam burung tu. Burung tu dia duduk kat sarang je ke? Tak. Hadis tu sebenarnya dah menjawab kekeliruan isu tawakal, iaitu kena usaha. Kena usaha. Burung tu keluar waktu pagi, tetapi dia pun tak tahu dia dapat ke tak rezeki yang dia cari. Dia dapat ke tak makanan untuk dia, makanan untuk anak-anak dia. Sama juga kita keluar pagi-pagi cari rezeki, pergi bekerja. Kalau yang bekerja kat pejabat dengan orang, dia pergi pejabat. Mana yang kerja sendiri, pergi berniaga. Anak-anak kita keluar pagi, dia pergi sekolah. Belum tentu dia faham apa cikgu ajar, betul tak? Kan? Kita hantar anak kita pergi sekolah, belum tentu dia belajar. Dia boleh cakap, tak apalah, tak payahlah hantar anak pergi sekolah, tawakal lah. Kalau Allah nak bagi dia pandai, dia pandai lah. Tak jadi macam tu. Kita kena macam burung, keluar pada waktu pagi, berusaha. Yang belajar, keluar belajar. Yang cari rezeki, keluar cari rezeki. Yang berniaga, keluar berniaga. Imam Ahmad berkata, hadis ini tidak menunjukkan untuk meninggalkan kerja. Bahkan hadis ini menunjukkan usaha untuk mencari rezeki. Sesungguhnya mereka itu, orang-orang yang bertawakal ini, jika dia bertawakal ketika dia keluar pergi sampai dia pulang, dalam semua aktiviti yang dia lakukan, dan mereka dalam masa yang sama dia tahu semua kebaikan yang akan diperolehi adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita kena bezakan amal anggota badan kita dengan amal hati. Anggota badan kita ada dua anggota yang zahir dan yang batin. Yang batin ialah yang tersembunyi, maksudnya dalam hati kita Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Manakala anggota zahir kita, yang kita nampak, tangan, mulut kita, kaki kita, semua anggota tubuh kita zahir dan batin kena bekerja, beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amal hati, ibadah hati ialah dia bertawakal. Dia kena yakin bahawa yang bagi rezeki kepada dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala anggota tubuh badan pula kena buat kerja dia dengan berusaha mencari rezeki tersebut. Dalam masa sama hati dia meyakini yang bagi rezeki Allah. Sebab kadang-kadang kita keluar cari rezeki, kadang orang berniaga. Saya bagi contoh orang berniaga. Hari ni dia berniaga untung, tapi tiba-tiba esok dia keluar, dia dengan cara yang sama, pada waktu yang sama, dia jual barang yang sama, di tempat yang sama, tapi tak ada orang datang beli pun. Peniaga online misalnya kat Shopee ke, ada satu hari tu ramai orang beli, esoknya benda yang sama juga dia buat, tetapi tak ada orang pun datang beli kat kedai dia. Jadi dia tetap kena berusaha, tetapi pada akhirnya keputusan ada pelanggan beli ke tidak, itu semua adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga bila kita dalam urusan perniagaan. Bila kita berniaga, bila kita sebut kita peniaga yang bertawakal pada Allah, bukan kita duduk diam je. Kita kena promosi produk kita, iklan produk kita, usaha bagi orang tahu kewujudan produk kita, kebaikan produk kita. Tapi pada penghujungnya, kita kena serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bukan sekadar pada penghujung, sebenarnya tawakal ni bermula pada awal lagi. Sebab contoh, kita bila kita nak, saya suka bagi contoh niaga supaya kita nampak dengan clear. Bila kita berniaga, kita nak iklankan produk kita. Nak iklankan satu perkara, macam mana nak iklankan, apa konten yang kita nak buat. Jadi dalam kita nak memilih konten tu pun kita kena tawakal pada Allah. Sebab mungkin kita rasa konten yang kita buat tu dah terbaik, tapi sekali buat tak jadi pun, orang lain buat jadi. Orang lain buat dapat tarik pelanggan, tapi kita buat benda yang sama tak jadi. Jadi di situ tawakal sebenarnya dia membantu kita untuk tak putus asa. Tetapi kena faham, bukanlah tawakal menyebabkan kita malas, kita rasa tak payahlah buat pun tak untung pun. Bukan. Bila kita faham konsep tawakal, kita akan terus berusaha baiki cara kita. Kalau hari ni buat iklan tak jadi, kita ubah cara, esok buat iklan yang macam ni pula. Hari ni buat FB ads tak jadi,
mungkin target apa tu kita punya demografi kan. Kalau FBS boleh pilih orang umur berapa, location mana semua, interest dia apa. Ni kau siapa yang pernah buat tahulah. Jadi mungkin kena ubah. Jadi tetap berusaha dalam masa sama kebergantungan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin orang kata susah. Macam mana kita dalam masa sama hati kita bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tindakan fizikal kita kena nak buat itu, nak buat ini. Benda tu sebenarnya bukan satu perkara yang pelik. Nabi SAW bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam banyak peristiwa, misalnya kita kata dalam hijrah Nabi SAW, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita baru-baru ni ma'al hijrah kan. Satu fakta nak dibetulkan, hijrah Nabi SAW bukan berlaku pada bulan Muharram lah. Bukan. Muharram tu hanya satu bulan yang dijadikan bulan yang pertama dalam kalender hijrah. Itu Umar Al-Khattab yang letak. Tapi penghijrahan Nabi SAW merupakan antara contoh tawakal yang betul. Nabi SAW tak main redah je. Keluar je daripada Mekah ke Madinah main redah, tak. Pilih waktu yang sesuai. Bahkan Nabi SAW dengan Abu Bakar waktu nak hijrah, Nabi SAW pilih jalan yang berbeza, yang bukan jalan yang biasa orang gunakan untuk gerak daripada Mekah ke Madinah. Sebaliknya Nabi SAW pilih jalan yang jauh. Kita tahu macam mana Nabi SAW sembunyi dalam gua dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam gua Thur, yang mana hampir sahaja terkantoi kan. Orang Mekah waktu tu mereka tengah cari Nabi SAW, dan hampir saja mereka jumpa. Bukan mereka tak sampai dekat gua Thur tu. Kalau Nabi SAW, kalaulah tawakal tu maksudnya kita buat je segala benda yang kita nak tanpa fikir kesan baik dan buruk, tanpa usaha untuk jaga keselamatan, mesti Nabi SAW terus hijrah aja ke Madinah. Tapi ambil jalan yang berbeza, sembunyi dalam gua Thur, itu semua menunjukkan Nabi SAW berusaha nak pastikan keselamatan mereka. Dalam masa yang sama, hati serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tahu Allah je yang boleh selamatkan kita. Dan kalau kita lihat dalam peristiwa hijrah menunjukkan bagaimana walaupun Nabi SAW dah berusaha, hampir sahaja orang kafir Quraisy jumpa Nabi SAW. Mereka dah nak dekat sampai dah nak jumpa, tapi akhirnya mereka tak nampak Nabi SAW juga. Nabi SAW dengan Abu Bakar dalam gua, macam mana Abu Bakar risau. Nabi SAW kata kat Abu Bakar, jangan bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Jadi itu kemuncak tawakal. Tetapi kita nampak Nabi SAW tetap berusaha. Jadi macam itulah juga kita dalam semua urusan kita. Kita dengan anak-anak kita, kita pergi sekolah ke, anak kita pergi sekolah ke, kita tawakal, tapi kena tetap berusaha buat yang terbaik. Imam Ahmad ditanya tentang seseorang yang hanya duduk di rumah atau masjid sahaja, dan dia berkata, aku tak nak kerja apa-apa sampai rezeki datang kepada aku. Imam Ahmad kata, lelaki ni bodoh. Lelaki ni bodoh. Nabi SAW sebut, Imam Ahmad baca hadis tadi, hadis pasal burung tadi, yang contoh tawakal sebagaimana burung tadi. Jadi bila kita dah faham hadis ni, sebenarnya hadis burung tu, tawakal sebagaimana seekor burung tu, dah cukup untuk memahamkan kita konsep tawakal ni. Kita semua dah melalui banyak pengalaman hidup kita, banyak perkara yang kita usahakan, kita rancang, tapi di pertengahan jalan tak berjaya. Menunjukkan bagaimana kita manusia, kita tak ada kuasa mutlak. Kita nak buat A melalui pengalaman kita, perancangan kita, ilmu kita. Cara A ni, plan A ni adalah yang terbaik. Tetapi di pertengahan jalan kita paksa tukar kepada plan B sebab berlaku sesuatu yang di luar jangkaan kita. Jadi itulah manusia, kelemahan manusia. Sebab itu manusia kita kena ada konsep tawakal. Tanpa tawakal, manusia akan putus asa. Contoh, saya bagi contoh, seorang peniaga, dia dah buat macam-macam. Dia dah belajar cara nak buat marketing, nak laris produk dia elok. Bayangkan seorang peniaga, produk dia elok. Lepas tu dia pergi kelas, bayar yuran mahal-mahal untuk belajar macam mana cara nak pasarkan produk dia. Dia dah rekrut, contoh kalau yang jenis guna sistem ejen dan stokis, rekrut ramai ejen dan stokis.
Tapi sekali tengok barang tak laku. Dia dah buat semua benda yang dia belajar, semua benda dia buat. Ejen dan stokis semua duk pulangkan barang balik sebab tak ada siapa nak beli. Orang yang tidak ada tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mula, orang kata, salahkan orang tu, salahkan orang ni, salahkan ejen, salahkan stokis, salahkan supplier. Dia salahkan semua orang, dan termasuk dia akan salahkan diri sendiri. Bukan dia tak usaha, dia dah usaha. Mungkin dia dah spend banyak duit untuk perniagaan dia. Dan orang yang tidak ada tawakal ini, yang tidak ada kebergantungan hati kepada Allah, bila diuji dengan macam ni, maka dia boleh jatuh sampai ke lembah kekufuran. Dia akan kata, kenapa macam ni jadi? Kenapa Allah zalim bagi aku macam ni? Aku dah buat macam-macam, tapi tak dapat macam yang aku nak. Dan na'udzubillah min zalik, orang yang macam ni, kerana dia kurang tawakal. Kalau kita kurang tawakal, kita kena remind diri kita. Kita kena cuba ajar diri kita, sentiasa ingat diri kita, kita bergantung pada Allah. Sebab kalau kita diuji nanti dalam keadaan hati kita tak terikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan mudah goyah. Itu yang berlaku sekarang, banyak kes bunuh diri. Kan kalau kita baca dalam sekhabar, bunuh diri yang baru-baru ni, apa tu, ada orang Myanmar, dia campak anak dia kan daripada tingkat atas, lepas tu dia pun turun, terjun sekali. Kalau baca laporan sejak PKP dulu, banyak orang yang hilang pekerjaan. Ada yang kes baru-baru ni yang suami dia bunuh isteri dia semua kan. Bapak dia terkejut, pak mertua terkejut, bapak dia pun terkejut. Tanya tak ada apa-apa masalah. Tanya keluarga semua, dia pun terkejut. Apa yang berlaku sebenarnya? Lepas tu maklum ada yang kata dia sebab dia hilang pekerjaan dan semisalnya. Jadi kita tak bolehlah kata orang tu iman dia lemah ke apa. Kita tak tahu keadaan dia. Tetapi kita sendiri kena jaga diri kita. Kalau kita tak jaga, batin kita, itu hati kita, kebergantungan kita pada Allah, bila kita diuji, kita akan down. Sebab tu tawakal ni adalah berkaitan akidah, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak baiki iman kita, kalau kita tak baiki sangkaan kita pada Allah, kita sentiasa bersangka baik dengan Allah SWT, kalau kita tak cuba uruskan hati kita dengan baik, kita akan menghadapi masalah besar bila kita diuji dengan kemiskinan, kesakitan, mungkin jatuh sakit dan semisalnya. Kalau yang dah berkahwin mungkin diuji dengan penceraian. Kalau yang ada anak, mungkin diuji anak dia buat perangai dan semisalnya. Bila iman dia tak kuat, boleh berlaku perkara-perkara yang sangat bermasalah. Jadi jangan tunggu sampai kita ditimpa masalah tu baru kita nak faham tawakal. Macam mana nak tawakal pada Allah? Boleh, tapi seeloknya biar waktu sihat, waktu kita belum ditimpa apa-apa ni, kita belajar baiki hati kita supaya bila diuji kita dapat relax, tenang. Okey, tak apa, aku dah usaha yang terbaik, tapi sekarang Allah putuskan ini untuk perniagaan aku. Tak apalah, kita duduk fikir balik, taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ingat balik banyak sebenarnya nikmat yang Allah dah bagi sebelum ni. Walaupun kita tak dapat yang sekarang ni, mungkin kita rugi, tapi sebelum ni dah banyak kali dah Allah bagi untung kat kita. Jadi letakkan kebergantungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahui bahawa Allah yang pada akhirnya menentukan keputusan tersebut. Dan begitu juga orang yang tidak ada tawakal pada diri dia. Tadi kita dah sebut kesan orang yang tak ada tawakal, bila dia ditimpa kesusahan, dia boleh jadi depression, dia boleh bunuh diri dan semisalnya. Dan ada juga kesan buruk orang yang tak ada tawakal bila dia dapat nikmat, bila dia dapat kejayaan, dia akan angkuh dan sombong. Bila dia berjaya, dia kata ini sebab usaha aku. Ini memang dia usaha, tapi dia lupa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi benda tu berjaya. Dia kena ingat, kalau dia buat macam mana pun, tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala putuskan tak berjaya, tak berjayalah dia. Kita lihat kalau waktu kita zaman belajar, ada kawan-kawan kita yang rajin study, kuat study, tapi kadang-kadang result dia tak sebagus yang lain. Walaupun kalau kita lihat dia usaha dia ni, dia lebih bersungguh-sungguh daripada orang lain.
Dan ada orang yang mungkin dia study sikit-sikit je kan, kadang ada budak waktu belajar dia main game, malam exam pun dia study, tapi waktu exam dia score. Jadi orang yang berjaya juga akan menghadapi masalah bila tak ada tawakal, iaitu dia akan rasa semua yang berlaku adalah atas usaha dia, dialah yang paling hebat. Sebab tu hari ni kalau kita pergi training ke, latihan ke, motivasi, selalu kita disuruh ulang, aku hebat, aku terbaik. Tak ada masalah benda tu untuk bagi keyakinan kat diri kita, tapi berhati-hati. Sebab ditakuti benda tu merobohkan tawakal kita pada Allah. Sebab kita rasa kejayaan kita adalah atas usaha kita semata-mata. Sedangkan usaha itu adalah kerja, amalan tubuh badan kita yang zahir. Manakala kerja hati ialah menyerahkan sepenuh urusan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalunya kita hanya akan nampak perkara ni bila kita timpa kesusahan. Oh, macam ni kesannya bila kita tak tawakal pada Allah. Tapi kita jarang nak nampak orang yang sombong, bila dia berjaya, dia rasa dia bisnes ni berjaya sebab dia seorang. Kalau aku tak ada dalam syarikat ni, bankrupt dah syarikat ni. Dia rasa dia lah kejayaan tu, sebab dia lah, dia rasa dia lah yang terbaik. Itu masalah. Jadi kita jangan jadi orang macam tu, sama ada yang berputus asa bila ditimpa musibah ataupun yang sombong bila dapat kejayaan. Itu semua bukti tidak ada tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bukti hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ia dapat dilihat bagaimana respon kita, sama ada ketika kita dapat kesusahan atau kesenangan. Macam hadis yang kita dah bacakan sebelum ni, hadis sahih daripada Suhaib radhiyallahu anhu, Nabi SAW sebut, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Semua urusan dia baik, dan hal ini tak berlaku kecuali kepada orang beriman. Apabila dia dapat kesenangan, dia bersyukur, maka itu baik untuk dia. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia sabar, maka itu juga baik untuk dia. Jadi orang yang bertawakal macam itulah sifat dia. Sebab dia tahu semua datang daripada Allah. Jadi bila dia dapat kesenangan, dia kaya, dia berjaya dalam peperiksaan, dia dapatlah segala macam perkara yang baik, yang menggembirakan, dia syukur pada Allah SWT. Jadi macam mana nak tahu hati kita ni tawakal pada Allah ke tidak? Tengok apa yang keluar daripada mulut kita yang pertama bila kita dapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kalau kita naik kereta, tiba kita kat lorong tengah ni, kat highway misalnya, lorong 3 kita laju kan, kita dah bagi signal nak masuk lorong ketiga tu, saat kita nak potong. Kita lewat 1 saat je, kereta rupanya kat lorong ketiga tu ada kereta yang sangat laju. Maksudnya sesaat je kita nak masuk lorong ketiga tu. Apa ucapan kita bila kita terselamat daripada aksiden tu? Orang yang hatinya betul-betul sepenuhnya tawakal pada Allah, dia akan puji Allah tu. Alhamdulillah Allah selamatkan kita. Sebab benda yang dalam hati kita akan terzahir pada mulut kita, kata-kata kita. Sebab tu saya tak setuju dengan orang kata, dia kata don't judge a book by its cover. Dia kata tak semestinya orang yang mulut jahat dan semisalnya tu hati dia buruk. Tak. Benda dalam hati kita mesti terzahir daripada perbuatan kita, kata-kata kita. Bila kita dapat nikmat, orang yang bertawakal, yang benar-benar hatinya bertawakal pada Allah, ucapan pertama dia adalah puji Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia berjaya, perkara pertama yang dia buat ialah dia serahkan kejayaan tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya dia kata, oh kejayaan ni sebab aku buat tu, buat ni, sebab aku berusaha, semua sebab aku. Itu maksudnya dia kurang tawakal. Kalau kita macam tu, kita jangan pandang orang. Jangan kita judge orang. Tengok tu dia tak tawakal tak. Bila kita belajar, kita judge diri kita. Bila kita berjaya, apa yang kita sebut? Ucapan apa yang kita sebut? Sama juga bila kita ditimpa musibah. Orang yang bertawakal pada Allah, diserahkan hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia ditimpa musibah, dia akan ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Semua benda Allah Subhanahu Wa Taala yang putuskan. Kalau itu ucapan kita yang pertama bila kita ditimpa satu musibah, istirja ni, ucapan innalillah ni bukan waktu orang mati je.
Kan kita selalu bila orang meninggal berucap, tak. Apa sahaja musibah, barang kita hilang, kasut kena curi, kita bisnes rugi, kita masuk exam, jawab exam, tiba-tiba paper tu kita fail. Apa ucapan pertama kita? Kalau kita exam, tiba-tiba dapat result fail, ucapan pertama kita pergi maki lecturer kita. Maksudnya apa? Hati kita tak tawakal pada Allah sepenuhnya. Bukan tak ditawakal, sebab mustahil ada orang beriman yang hati dia tak ada bergantung langsung ke Allah. Tapi maksudnya berbeza level-level tawakal dia. Ucapan pertama bila dia accident, contoh dia accident, dia pergi maki kereta lain. Tengok bawa macam keluar perkataan yang tak elok macam-macam kan. Ucapan yang pertama tu menunjukkan apa dalam hati kita. Jadi sebab tu nak baiki apa yang keluar daripada mulut kita, antara perkara paling penting ialah membaiki diri hati kita, kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Al-Ghazali berkata, sesungguhnya kesan tawakal akan terzahir pada pergerakan tubuh badan dan usahanya dalam mencapai tujuan dia. Jadi akan nampak kesan dia. Imam Al-Qushairi dia berkata, ketahuilah bahawa tawakal itu tempatnya di dalam hati. Adapun pergerakan tubuh badan tidaklah menafikan tawakal dengan hati selepas seorang hamba benar-benar meyakini bahawa rezekinya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia menghadapi kesukaran itu dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika dia dapat kesenangan, maka itu dengan kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi dalil bahawa tawakal tidak menafikan usaha? Daripada Amr bin Umayyah, daripada ayah dia, bahawa seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, unta aku ni, aku nak lepaskan ke, atau aku nak ikat ke, ataupun aku nak lepaskan? Nak ikat atau lepaskan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqilha wa tawakkal. Ikat unta ni, lepas tu tawakkallah pada Allah. Ikat dan tawakal. Bukan lepas tu tawakal, maksudnya ikat unta tu dan bertawakal. Maksudnya selalu kita sebut lepas berusaha hendaklah kita bertawakal. Sebenarnya kena betulkan kefahaman tu, bukan selepas berusaha. Tawakal tu mesti ada daripada awal, ketika berusaha sampai habis berusaha. Jangan waktu kita awal berusaha kita serahkan kepada Allah, tapi bila berjaya tu lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu mula-mula berusaha nak mulakan perniagaan, kita doa dekat Allah Subhanahu Wa Taala, rajin bangun tahajud, jaga solat 5 waktu, solat duha, semua yang orang kata tips-tips murah rezeki, ibadah-ibadah murah rezeki, kita buat semua. Tapi bila berjaya, tinggal. Solat fardu pun tinggal. Awal-awal tawakal, tapi penghujung tak tawakal. Jadi tawakal mesti daripada awal usaha sampai ke habis usaha kita. Jadi jelas tawakal ialah amalan hati, kebergantungan kita sepenuhnya kepada Allah, dan dia tidak menafikan usaha kita dengan anggota tubuh badan kita yang zahir. Okey, selesai bab yang ketiga, iaitu tawakal. Jadi kunci rezeki, pertama istighfar, kedua takwa, ketiga tawakal. Yang keempat, sentiasa memenuhkan masa dengan beribadah. Ni mesti orang kata, macam mana nak murah rezeki kau asyik ibadah je, baca Quran je, solat sunat je, bila masa nak dapat rezeki? Bila nak kerja? Jadi kata para ulama, janganlah seseorang menyangka bahawa menghabiskan masa dengan beribadah bermaksud meninggalkan usaha mencari sumber kehidupan dan duduk di masjid siang dan malam sahaja. Jadi dia ingatkan awal-awal ni supaya kita tak salah faham. Bahkan yang dimaksudkan dengan menghabiskan masa beribadah ialah seorang hamba tu hati dia dan jasadnya sentiasa hadir ketika beribadah. Bahkan kalau kita lihat definisi ibadah, takrif ibadah yang para ulama sebut, misalnya Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, dia kata ibadah itu adalah semua perkara, merangkumi semua perkara yang Allah suka dan Allah redha. Semua benda yang Allah suka dan Allah redha itu ibadah. Sama ada daripada perkataan kita atau perbuatan kita
yang zahir ataupun yang tersembunyi. Selagi mana perkara itu Allah suka dan Allah redha, maka itu dikira ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena usaha bagi kehidupan kita disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak bagi Allah suka dan redha dengan kita? Dia berbalik pada yang sebelum-sebelum ni, iaitu kita kena taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita buat dosa, kita taubat pada Allah. Bila kita dalam hidup kita, kita kena takwa, takut kepada Allah, jaga-jaga diri kita daripada buat perkara yang melanggar syarak. Kita kena ada tawakal kepada Allah. Jadi dia berkait. Bila kita dapat jaga semua ni, maka kita dah isi hidup kita, masa kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis hasan sahih, hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi SAW kata, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis qudsi, ya bani Adam, tafarrag li ibadati, wahai anak Adam, gunakanlah sepenuh masa kamu untuk beribadah kepadaku. Amla sadrak, kata Allah, wahai anak Adam, gunalah sepenuh masa kamu untuk beribadah kepadaku, nescaya aku akan amlak sadraka ghina, aku akan mengisi hati kamu dengan perasaan cukup. Wa asudda faqrak, dan aku akan tutup pintu kefakiran daripada kamu. Allah kata, wahai anak Adam, gunalah sepenuh masa untuk beribadah kepadaku, nescaya aku akan mengisi di dalam hati kamu kekayaan. Kita kena faham kekayaan ni apa, insya-Allah kita lihat lepas ni. Wa asudda faqrak, dan aku akan menutup diri kamu daripada kefakiran, iaitu meminta-minta kepada manusia. Wa illa taf'al, kalau kau tak buat, kalau kau tak gunakan sepenuh masa untuk beribadah kepada Allah, mala'tu yadaika syughla, mala'tu yadaika syughla, aku akan isi kedua tangan kamu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutup pintu kefakiran daripada kamu. Allah kata, Allah bagi tahu, Allah sebut kepada manusia, guna sepenuh kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi apa balasan kepada orang yang masa dia sentiasa beribadah kepada Allah? Dan kalau kita faham dah balik tadi definisi ibadah itu apa, iaitu masa kehidupan dia 24 jam diisi dengan perkara yang Allah suka dan Allah redha, maka Allah akan isi hati dia dengan kekayaan. Kaya ni bila kita faham, bukan bermaksud banyak duit, tetapi maksud Allah isi hati dia dengan kekayaan ialah Allah isi hati dia dengan rasa cukup. Ada orang kita nampak zahirnya dia tak kaya, cukup-cukup makan je, tapi dia hati dia relax je. Dia tak minta-minta kat orang. Dia rasa hidup dia bahagia. Dia dapat sara keluarga dia, bagi anak isteri dia makan, dapat sekolahkan anak dia, dia tak ada hutang dengan orang. Dia tak ada hajat macam kita, dia tak ada hajat langsung kepada manusia. Itulah kekayaan maksudnya. Dan Allah kata, bila orang tu dia isi masa dengan beribadah pada Allah, Allah akan tutup pintu kefakiran pada dia. Kita selalu faham fakir ni miskin, tak ada harta. Tetapi kefakiran yang dimaksudkan di sini ialah kebergantungan atau meminta-minta kepada manusia. Ada orang walaupun harta dia banyak, dia rasa tak cukup, dia meminta-minta. Bila dia rasa tak cukup, dia bagi rasuah, dia cari rezeki dengan cara yang tak halal. Jadi bila kita menghabiskan masa dengan beribadah, dalam konteks kita pastikan hidup kita ni Allah suka dan Allah redha, maka Allah akan bagi rasa cukup dalam hati kita. Dan bila kita tak buat macam tu, hidup kita lalai, kita sentiasa kita buat benda haram, Allah sebut kat sini, mala'tu yadaika syughla, aku isi kedua tangan kamu dengan kesibukan. Kita akan rasa diri kita sibuk, tak menang tangan, nak buat ni tak sempat, nak buat tu tak sempat. Sedangkan kita ada 24 jam macam orang yang lain.
Kita tengok kadang-kadang kita kena nilai, kenapa aku tak sempat nak siapkan kerja. Kawan tu dia banyak juga komitmen, tapi dia boleh buat tu, boleh buat ni, macam-macam dia buat. Kalau kita tengok ada orang kan, dia hidup dia buat banyak perkara. Dia kerja untuk sara diri dia dan keluarga dia buat. Lepas tu dia pula ada masa untuk jalan-jalan dengan family dia. Dan dia ada pula masa kadang-kadang pergi buat kerja-kerja sukarelawan, kerja-kerja kebajikan. Dia 24 jam kat hidup dia. Kita pun 24 jam juga sehari. Tapi kenapa dia ada masa, kita pula kadang-kadang 24 jam kita nak siapkan kerja kita yang satu betul pun tak siap. Jadi bila berlaku benda ni, kadang-kadang bila kita diuji macam tu, kita kenapa aku tak sempat nak buat kerja aku, tak sempat itu, nak pergi ni tak sempat, nak pergi masjid tak sempat. Kadang kan kita tak sempat lah nak pergi kelas agama, nak ngaji, tak sempat lah nak main dengan anak. Ada orang macam tu, kesian dia duit ada, kekayaan ada, pangkat ada, harta semua ada, tapi dia tak ada masa dengan anak dia sibuk. Jadi, tapi kita jangan judge orang. Jangan kita kata, itu orang yang sibuk tu, tengok dia mesti malas buat ibadah ni, mesti banyak buat maksiat, sebab tu dia sibuk. Kita bila belajar ni, kita jangan cuba judge orang. Ini penting. Sebab kita yang nampak dia sibuk, dia rasa relax dia rasa okey. Kita bila belajar benda ni, kita judge diri kita. Sebab benda-benda ni kebanyakannya adalah amalan hati. Kan kalau kita tengok, takwa hati, tawakal hati, istighfar, taubat, memanglah amal dengan mulut, tapi orang tak nampak. Semua benda-benda yang tersembunyi. Jadi benda-benda macam ni, kita tengok diri kita. Kalau kita tak sempat buat tu, tak sempat buat ni, tak sempat lah, tak dapat, dah lama tak solat jemaah. Kau yang lelaki dah lama tak solat berjemaah, tak sempat sebab kerja. Kita kata, mungkin ni hukuman Allah kat aku banyak buat maksiat ke apa. Jadi Allah isi aku ni dengan kesibukan. Lepas tu kalau kita asyik meminta-minta, kejap minta tolong kat orang, kejap minta tolong itu ini, nak makan pun terpaksa. Kita kadang gaji kita cukup, gaji kita macam orang lain juga, tapi sentiasa tak cukup. Sentiasa terpaksa nak message orang, pinjam duit sikit. Kalau berlaku perkara ni, saya sebutnya berlaku pada kita, jangan judge orang. Saya sangat ingatkan, jangan judge orang. Berlaku kat kita perkara ni, ia masa untuk kita muhasabah lah. Cuma kena faham ni, bila kita muhasabah, kita jangan rasa macam, kadang-kadang ada orang diuji dengan depression. Bila macam ni, dia akan rasa, ni semua keburukan ni sebab berlaku sebab aku buat maksiat, dia pun putus asa dan semisalnya. Bukan. Benda tu, kalaulah benda tu berlaku sebab kita banyak buat dosa, lalu Allah bagi hukuman ni, kita sibuk sentiasa tak cukup duit kita. Jadi kesibukan dan ketidakcukupan keperluan kita tu, sebenarnya kita kena ambil positif bahawa Allah tengah remind kita, Allah tengah ingatkan kita, Allah bagi peringatan kat kita supaya kita kembali balik, betulkan balik keadaan. Bayangkan kalau kita hidup, kita buat maksiat, buat jahat, dan kita dapat semua yang kita nak, lagi susah kita nak kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah bagi uji sikit, sibuk kau tak ada masa, supaya fikir balik, apa yang aku buat selama ni sampai aku tak cukup masa, sedangkan orang lain cukup masa dia. Dalam hadis yang lain daripada Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW sebut dalam hadis yang lebih kurang sama, hadis qudsi Allah sebut, ya ibna Adam tafarragh li ibadati amlaq qalbaka ghina. Isi masa kamu, sepenuh masa kamu dengan beribadah kepadaku, aku akan isi hati kamu dengan kekayaan, rasa cukup. Wa amlak yadaika rizqa, dan aku akan isi kedua tangan kamu dengan rezeki. Ya ibna Adam la taba'ad minni, wahai anak Adam, jangan kau jauhkan diri daripada aku. Kalau kau buat macam tu, kalau kau jauhkan diri daripada aku, fa amlak qalbaka faqra, aku akan isi hati kamu dengan kefakiran, sentiasa minta-minta kat orang. Wa amlak yadaika syughla, dan aku akan isi tangan kamu dengan kesibukan. Ini hadis sahih. Jadi dua hadis ni menunjukkan apakah balasan kepada orang yang tak gunakan masa dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cuma kita kena faham konsep ibadah
iaitu buat semua benda yang Allah suka dan redha. Jadi kita cari rezeki kita, penting sekali pastikan benda-benda yang wajib kita jaga. Amal-amal yang zahir yang paling wajib lah kita dirikan solat. Dirikan solat. Kita tengok macam mana kita dengan mak kita. Kadang-kadang kita belajar rajin-rajin tapi kenapa aku tak faham apa yang lecturer ajar. Kita tengok ada tak apa-apa yang kita buat yang mungkin menjadi masalah pada diri kita. Kita tak dengar cakap mak ayah kita. Kalau yang dah berkahwin, dia kena tengok macam mana dia sebagai seorang suami, dia jalan kat tanggungjawab kepada isteri dia, anak-anak dia atau tak. Sebagai seorang isteri, dia jalan tak tanggungjawab dia. Sebab semua tu ibadah. Sebab kita dah faham ibadah tu buat perkara yang Allah suka dan redha. Semua benda yang Allah suka dan redha. Cuma untuk penghujung pada hari ni, mungkin timbul persoalan, boleh ke kita beribadah untuk tujuan dunia? Dan kita masuk topik yang lebih khusus, boleh ke kita lakukan satu ibadah yang pada asalnya sepatutnya kita buat sebab Allah untuk tujuan dunia? Contoh, kan kadang-kadang orang bagi tips. Okey, tips untuk murah rezeki: solat tahajud, solat duha, istighfar, sedekah. Boleh ke tidak? Kan kita belajar amal kalau nak diterima, pertama cara kena betul, kedua kena ikhlas. Okey, masa 35 minit je. Okey, tak apa, kalau sempat kita baca hari ni, kalau tak di next session kita akan bincang perkara ni. Cuma sebelum kita masuk topik ni, ada satu hadis Nabi SAW yang kita kena selalu ingatkan diri kita juga. Daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Nabi SAW sebut, man kanatid dunya hammahu, sesiapa yang mana dunia adalah fokus utama dia, yang mana dunia adalah fokus utama kehidupan dia, faraqallahu alaihi amrah, Allah akan kucar-kacirkan urusan dia. Siapa yang jadikan dunia fokus utama, objektif utama kehidupan dia, Allah akan jadikan urusan dia kucar-kacir. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah akan jadikan kefakiran di hadapan dia. Kalau literal baina ainai, Allah akan jadikan kefakiran di antara dua matanya. Maksudnya kefakiran tu betul-betul ada kat diri dia, meminta-minta kat orang. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak akan datang kepadanya dunia kecuali apa yang telah dituliskan untuk dia. Maksudnya siapa yang hidup dia fikir dunia dia, akan huru-hara kehidupan dia, dan dia akan jadi orang yang fakir. Dalam konteks apa? Fakir ni meminta-minta, sentiasa rasa tak cukup, bergantung kepada orang. Kemudian kata Nabi SAW, wa man kanatil akhiratu niyyatahu, sesiapa pula yang mana akhirat adalah niat dia, tujuan dia, jama'allahu lahu amrahu, Allah Subhanahu wa taala akan susun atur urusan dia. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah akan jadikan kekayaan dalam hati dia. Kalau kita lihat hadis tadi, kita baca tadi, ghina ni kekayaan. Kekayaan tu Allah sentiasa disebutkan dalam hati. Sebab kekayaan yang dimaksudkan ni ialah rasa cukup, tidak bergantung kepada makhluk atau manusia yang lain. Jadi benda tu amal hati kita. Kita rasa cukup, maka kita kaya lah. Kalau kita banyak duit tapi kita sentiasa rasa tak cukup, itu tak kaya sebenarnya. Orang yang kaya ialah dia sentiasa rasa cukup. Jadi orang yang menjadikan akhirat tujuan dia, Allah akan susun atur elok ke urusan dia, dan Allah jadikan hati dia kaya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang dalam keadaan tunduk patuh kepadanya. Bila dia jadikan akhirat fokus utama dia, tujuan kehidupan dia, maka dunia pun akan datang kat dia. Siapa yang nak dunia, dia dapat dunia je. Tapi siapa yang nak akhirat, dia akan dapat dunia dan akhirat. Dengan syarat dia faham betul-betul lah konsep dia. Maksud nak akhirat, maksudnya dia buat kerja ke apa, dia pastikan benda tu patuh syariat. Sebab dia nak pasti, sebab akhirat tu fokus dia. Dia tak akan cari duit dengan cara yang haram, dengan makan rasuah, mencuri, meniaga dengan cara menipu. Dia akan cari duit dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala redai dan sukai. Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dia kata dunia semakin jauh perginya, manakala akhirat semakin hampir datangnya. Setiap daripada satu ini mempunyai pengikut-pengikutnya,
jadilah pengikut kepada akhirat dan jangan jadi pengikut kepada dunia. Sesungguhnya hari ini, iaitu kehidupan dunia ini, adalah untuk beramal dan bukannya hisab. Manakala esok adalah waktu untuk hisab dan bukannya beramal. Jadi hidup dunia memang tempat untuk kita bekerja. Dunia bukan tempat kita untuk beristirahat. Sebaliknya dunia adalah tempat untuk kita beramal, berusaha, dan yang mana ganjaran yang paling utama kita akan ambil di hari akhirat. Jangan ingat apa yang kita buat hari ini, kita pergi kerja, pagi-pagi masuk office, tidak ada kaitan dengan akhirat. Akan ada perhitungannya di hari akhirat. Jadi sebab itu hadis yang kita baca tadi, jangan kita jadikan dunia sebagai fokus utama kita, objektif utama. Sebaliknya jadikan akhirat kita sebagai objektif kita. Apa-apa yang kita nak buat, kita pastikan benda ni menguntungkan kita di akhirat ataupun merugikan kita. Dalam surah Hud ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala sebut, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, sesiapa yang mahukan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah Subhanahu wa taala sebut, sesiapa yang nak dunia dan perhiasannya, Allah kata kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di dunia ini, dan mereka tidak akan dikurangkan sedikit pun padanya. Orang tu nak dunia, Allah bagi. Tapi Allah sebut, ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illan nar. Akan tetapi mereka ini tidak akan mendapat apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, gugurlah apa yang mereka lakukan di sana. Apa yang mereka buat di dunia, gugur. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, gugur dan terbatallah apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Sebab ayat ni memfokuskan ke sesiapa, kata Imam At-Tabari, sesiapa yang melakukan amal soleh untuk mendapatkan dunia, seperti mana dia berpuasa, dia solat, dia tahajud di waktu malam, yang mana tidaklah dia mengamalkan semua ini illa liltimasid dunya, kecuali untuk dia dapatkan kepentingan dunia, maka Allah kata Allah akan cukupkan apa yang dia nak kat dunia, Allah bagi kat dunia. Wa habita amaluh, akan tapi akan gugurlah amalan dia, dan di hari akhirat dia akan terjadi di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi sesiapa kita puasa, kita solat, kita buat perkara-perkara ibadah yang sepatutnya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan niat kita yang paling utama ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat tu memang semata-mata nak dunia, maka habis, rugi kita. Tetapi macam mana kalau niat kita bercampur? Contoh, kita buat satu amal, niat kita bercampur, kita nak dapatkan pahala daripada Allah, nak dapatkan keredaan Allah, nak masuk syurga, dalam masa sama nak juga bagi murah rezeki, nak jadi kaya dan semisalnya. Adakah Allah terima atau tidak? Adakah termasuk dalam ayat yang kita baca tadi, akan gugur amal dia, akan terbatal amal dia? Jadi benda tu insya-Allah sesi akan datang kita bincang. Saat ni dah pukul 3.5 minit dah. Okey, sebelum kita bersurai, ada soalan-soalan? Ada soalan? Laki? Okey. Jadi kalau tak ada soalan, insya-Allah kita jumpa dalam 2 minggu lagi untuk kita sambung topik bolehkah beribadah dengan tujuan keuntungan dunia. Saya plan nak baca benda tu hari ni, nak kongsikan apa perkataan para ulama hari ni, tapi tak sempat. Jadi insya-Allah lagi 2 minggu kita akan jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.